Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bahrul Mazi, syarah kepada Mukhtasar Sahih At-Tirmidhi yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat berapa ni? 190. Baik. Bab yang ke-355 katanya babu ma jaa fi bauli ma yukalu lahmu. Bab yang telah datang ia pada kencing barang yang dimakan dagingnya. Jadi bab ni nak menceritakan tentang hadis yang berkait dengan air kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya. Katanya an Anasin anna nasan min Uraynata qadimul Madinata فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا. حسن صحيح. Maksudnya daripada Anas, bahawasanya Anas bin Malik, bahawasanya beberapa orang daripada Puak Uraynah datang mereka itu akan Madinah. Maka benci mereka itu mendiami Madinah. Bukan. Dia tak makna benci. Sebenarnya bukan makna benci. Masa dia datang ke Madinah, keadaan Madinah saat itu tidak sesuai untuk dia. Jadi dia jatuh sakit. Dia bukan semua tempat sesuai untuk kita tinggal. Kadang-kadang orang lain sesuai, tapi kita tak sesuai. Bukan semua tempat sesuai dengan kita. Kalau kita tengok ke gambar tu, oh comelnya, negara ada salji. Kita tengok, oh rasa nak pergi lalu. Kalau pergi sungguh,
Bukan kita sesuai duduk situ. Bukan, tak ada orang kita sesuai ramai kita sesuai. Maksudnya ada sebahagian kita tak sesuai. Dan nak duduk. Sakit situ, sakit sini. Baik. Jadi, dia datang ke Madinah jadi oleh kerana tidak sesuai dengan udara, menyebabkan mereka itu jatuh sakit. Maka benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, maka mengutus akan mereka itu oleh Rasulullah pada unta sedekah. Dan sabdanya, minum olehmu sekaliang daripada susu-susunya dan kencing-kencingnya. Jadi masa tu dia sakit. Kocak ke si sakit ya. Maka Rasulullah pun hantar kumpulan ini ke unta sedekah. Dia ada tempat yang dipelihara unta sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tempat tersebut ada pengembala yang dilantik oleh Rasulullah. Jadi dia jaga. Dia cara ke unta tu. Jadi Rasulullah suruh pergi ke unta sedekah untuk minum air susu unta. Lepas tu yang kedua minum air kecil. Maka berpandukan kepada hadis ini, sebahagian daripada ulama mengatakan air kecil unta tidak najis, hukum dia suci. Bukan setakat air kecil unta, bahkan setiap air kencing binatang yang dimakan dagingnya dikirakan suci. Ini pandangan sebahagian ulama. Manakala mazhab Imam Syafi'i berpandangan air kencing unta hukum dia najis. Tetapi boleh makan ataupun boleh minum air kencing ni adalah kerana tidak ada ubat yang lain yang sesuai untuk dia. Maka atas pandangan ini, kita boleh berubat dengan benda yang najis dengan syarat tidak ada benda yang suci yang boleh kita jadikan ia sebagai ubat. Jadi nak berubat dengan benda najis boleh ke tak? Boleh. Tapi syarat dia tak ada ubat hak suci. Kalau banyak lagi ubat suci di bahan ubat najis, itu tak boleh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada diminum air kecil unta, susu unta dia jadi segar. Bukan segar, berisi pula. Berisi. Hak tadi sakit, segar mega berisi. Lepas tu benda hak yang dia buat. Maka membunuh mereka itu akan gembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ni benda susu dibalah dengan tuba. Orang tua kata kan, patah. Susu dibalah dengan tuba ni. Dia sakit, orang ajar penawar lagu mana, masa segar dia ambil kesempatan. Dia bunuh penggembala unta Rasul, bunuh orang. Dan kita kalau orang bunuh orang, kita buat gana. Kita takkan nak saja. Oh, dia bunuh orang, kita jamu makanan banyak sikit. Mana ada gitu. Hukuman dia adalah bunuh, mesti kena balas dengan bunuh. Nyawa, mesti dia balas dengan nyawa. Baik. Jadi, apabila dia bunuh, satu, bunuh dosa. Yang keduanya, benda yang dia buat, dan memimpin mereka itu akan unta. Yang ambil belaka unta buat lagi. Ambil belaka dalam bunuh penggembala unta, buat lagi pula unta. Dan murtad mereka itu daripada Islam, keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kerana benda? Kerana sikit je. Unta memang mahal lah unta. Dia unta pada hari itu memang mahal lah. Unta ni dipelihara oleh orang kaya. Dulu, di zaman Rasulullah, pengembala unta adalah orang kaya. Kalau orang-orang rok ni, habisnya. Kalau orang gagah-gagah orang yang kaya, pengembala unta lah. Dah unta barang mahal. Jadi, nak ambil gitu, penggembala tahan lawan. Dia bunuh penggembala dulu, lepas tu lagi unta. Maka, didatangkan dengan mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai berita kepada Rasulullah. Marahlah Rasulullah. Mai bunuh orang, ambil barang orang. Mari tempat orang kita buat baik sehabis-habis baik. Masa sakit bagi ubat penawar sampai ke segar mega berisi. Tiba-tiba pergi bunuh orang.
ambil pula unta orang. Marah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah bukan semata-mata marah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka Rasulullah memotong ia akan tangan mereka itu dan kaki mereka itu daripada selang-seli. Kerana dia saat itu menjadi penyamun. Tu di antara penyamun, dia bunuh orang, rapah barang orang, penyamun dia. Dan menutup mata-mata mereka itu, dibutakan mata-mata mereka itu dan dicampur mereka itu di padang Harrah. Ditulis di padang Harrah ni kawasan-kawasan yang dekat dengan Madinah, kawasan berbatu yang dekat dengan Madinah. Kata Anas, maka adalah aku melihat seorang daripada mereka itu menyondong tanah dengan mulutnya hingga mati mereka itu. Hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Dan begitu sebenarnya hukum orang yang bunuh orang, dia tidak ada sifat belah kasihan sedikit kepada orang, maka balasan dia adalah kena bunuh semula. Baik. Jadi orang hak lagu ni tak nak sipang. Orang lagu ni tidak boleh nak sipang. Jadi kena bunuh. Benda yang kita ambil dapat faham daripada hadis ni, kata dia, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah air kencing binatang yang halal dimakan itu telah bersalah-salahan, telah berbeza ulama padanya. Ada yang mengatakan suci dan ada yang mengatakan najis. Jadi samalah lembu, air kencing lembu. Najis ke tak najis? Ulama berbeza pandangan. Sebab hadis ni, hadis yang Rasul suruh minum air kencing betul. Baik. Kita tak gamak nak minum air kencing betul. Tak sakit. Kalau sakit, habis ubat. Habis ubat dah. Minum tak sekarang. Dah sakit. Baik. Cuma ingat masa beberapa tahun lepas sebelum Covid dah. Kalau orang pergi Mekah tu, dia ada pergi ziarah melawat ladang unta di Hudaybiyah. Tapi dia tak ada dah. Sebab dia tak ada. Tak tahulah sebab dia. Ada orang kata sebab ada masuk piti ke pihak-pihak tertentu. Gitulah. Pihak kerajaan ada masuk piti ke kerajaan Arab Saudi, ada orang kata gitu, ada macam-macam lah, tak tahulah benda alasan dia. Dan sekarang ni tak ada dah. Masa pergi ziarah benda melawat ladang unta tu, air susu, dia jual susu lebih kurang dalam biar sebotol. Air kecing unta sampai ke 20 riyal botol. Mahal air kecing daripada susu. Air kecing mahal air kecing daripada susu. Dan orang kita ada beli beli je air kecing. Kata buat ubat gatal lah dan seumpamanya. Baik. Suruh minum rasanya tak tergamuk. Mana minum? Sebab kita banyak lagi ubat-ubat yang suci yang ada pada zaman kita. Baik. Tapi ada je setengah-setengah orang harap tu, dia minum tak sekarang. Unta tengah kecing tak ada, mau minum. Allah. Baik. Cuma orang kita ni, dia kata tak minum air kecing unta. Tapi tak sedar minum susu unta tu, ada campur kat air kecing. Sebab hak yang perah susu unta tu, bekas tu hak yang tak ada air kecing. Unta, siapa masih nak perah susu, dia perah susu. Lepas tu dia nak tengok unta nak kecing tu. Dia curuh bekas tu, tak ada kecing sekejap. Lepas tu packing dalam botol, lepas tu perah mula. Minum dah lah kalau minum susu unta tu. Baik. Katanya, iaitu seperti air kencing kerbau, lembu, kambing dan sekalian binatang yang halal dimakan. Maka kita dapat ketetapannya di antara segala mazhab. Kemudian daripada diterangkan hadis ini. Tengok. Penjelasan mazhab mana yang kata suci, mazhab mana yang kata najis. Lepas daripada ni, selepas daripada nak urah hadis. Lepas tu nak bagi hadis an Anasin, tu kita baca dah. Sampai kepada semuka surat lebih kurang. Kita buka muka surat 192. Sebab tu hadis sekali dengan terjemahan kita baca dah. Maka kemudian daripada tu kita baca kak. Sampai ke muka surat 193. Sebab tu adalah terjemahan daripada hadis belaka. Baik. Jadi 276.
Kita muka surat 193, masalah 276. Masalah kencing binatang-binatang yang halal dimakan. Kata Abu Isa, dan ialah yakni seperti dalam hadis masalah 275, itulah perkataan kebanyakan ahli ilmu. Kata mereka, tiada apa salah dengan kencing binatang yang dimakan dagingnya. Jadi ramai di kalangan ahli ilmu, ulama-ulama mengatakan kalau air kencing binatang yang dimakan dagingnya tak ada masalah. Kata Imam Nawawi, dan telah mengambil dalil Ashab Malik. Ashab Malik ni ulama-ulama dalam mazhab Maliki. Dan Ahmad, ulama-ulama dalam mazhab Hanbali. Dengan hadis dalam masalah 275, akan bahawasanya kencing barang yang dimakan dagingnya itu suci. Begitu juga tahinya pun suci. Jadi, kalau ada orang kata tahi kambing dok najis, tahi lembu dok najis, rupa-rupanya adalah pandangan dalam mazhab Maliki. Rupa-rupanya ada satu pandangan dalam mazhab Hanbali, sebagaimana yang disebut di sini. Dan telah menjawab oleh ashab kita, ulama mazhab Imam Syafi'i dan lainnya selain daripada ulama mazhab Imam Syafi'i. Daripada mereka itu, daripada segala orang yang mengatakan najis kencing dan tahi binatang itu dengan bahawasanya meminum segala orang yang tersebut dalam hadis pada masalah 275 itu adalah ia kerana berubat. Dan berubat dengan sekalian najis itu harus malaikan arak dan segala yang memabukkan. Kerana mabuknya mewajibkan dera, mewajibkan had. Mewajibkan had maksudnya ada pelaksanaan hukum hudud. Benda najis selain daripada arak boleh diguna untuk berubat. Tapi kena ingat, setelah daripada tidak ada ubat yang suci, melainkan arak. Arak tidak ada penyembuh di dalam arak. Ni disebut oleh Nabi SAW. Disebut oleh Rasulullah. Baik. Masalah susu binatang-binatang zakat haruskah diperah? Kan binatang zakat dia ada susu, dia tak nak ambil susu. Ya saudaraku, adalah pada hadis dalam masalah 275 tadi bahawasanya Nabi telah mengizinkan minum susu binatang zakat kepada orang-orang Urainah. Maka adalah harus sedemikian itu. Kata Imam Nawawi bahawasanya segala susu binatang zakat harus meminumnya bagi fakir miskin daripada sekalian muslimin. Maka orang Urainah itu fakir. Pada waktu disuruh Nabi meminumnya, dia susah masa tu. Jadi dia bolehlah. Jadi maksudnya, unta zakat, kambing zakat, lembu zakat, hak tina, hak yang ada susu. Baik, masa tu masih lagi dipegang oleh pemimpin sebelum daripada dibahagikan. Susu dia boleh diminum oleh orang yang layak untuk menerima zakat. Orang fakir miskin boleh. Baik. Masalah memerangi dan merampas muslimin. Kata Imam Nawawi, adalah hadis dalam masalah 275 itulah asal pada hukum dera. Dera ni hukum hudud. Ke atas orang-orang yang memerangi dan merampas muslimin. Orang hak yang menyamu, orang hak yang merampas harta orang Islam, dia samu. Maka begitulah hukum dia. Maka samalah kelakuan orang-orang 6-7 orang dalam hadis pada masalah 275 itu dengan kelakuan orang-orang hina yang ghalib, menyambung, merampas ke rumah Melayu dalam tanah Melayu. Sama ada ia membunuh atau tiada membunuh. Ni dicerita zaman dulu lah. Zaman dulu. Imam Syekh Idris Al-Mabawi cerita zaman dulu. Jadi penyamu-penyamu mari samu rumah. Maka dinamakan dia orang memerangi orang Islam. Maka hukum dia adalah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran ni. Hadis dalam masalah 275 itu muwafaqah, bertepatan ia bagi firman Allah, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Maksudnya,
bahawasanya hanya balasan orang-orang yang memerangi itu akan Allah dan Rasulnya, yakni memerangi mereka itu akan muslimin, dan berusaha mereka itu di atas bumi berbuat jahat dengan mengambil harta mereka itu dengan samu dan rampas dan membunuh, maksudnya melukai mereka itu. Balasannya adalah bahawa dibunuh mereka itu jika mereka itu membunuh muslimin, atau disola akan mereka itu jika dan kakinya mana, atau disola akan mereka itu jika membunuh dan mengambil harta, atau dipotong tangan mereka itu dan kakinya selang-seli jika mengambil harta dan tiada membunuh, atau dibuang negeri akan mereka itu daripada buminya. Dibuang negeri, buang daerah kalau cakap kita ni, benda dalam surah Al-Ma'idah ayat 33. Baik. Jadi dibunuh orang, rampas harta orang, ambil harta orang, itu balasan dia. Dan dapat lihat kalam Syafi'i dalam dengan lazatnya pada masalah ini. Lazat dia kata. Sebab dia kata lazat, dia sebenarnya ilmu ni kalau kita faham, kita suka baca. Dia ada seronok, suka. Ada seorang sahabat Abu, masa pergi Syria dulu, ada seorang duduk sekali rumah dengan dia. Dia ni kalau puas-puas puasang, kalau ada buku, ada kitab, hilang puas. Kita lain. Buka kitab pejam mata, duduk rumah. Ada sini boleh tahan sikit. Buka kitab pejam mata. Gitu. Dia ada orang apabila manis dengan ilmu, maka dia baca semakin gembira, semakin suka. Baik. Amba ingat Tok Guru, ada Tok Guru Tani nama Baba Mak Mawi, masa tu amba belajar dengan dia. Amba belajar kitab, beberapa kitab lah, antaranya amba belajar dengan dia kitab Tafsir As-Sawi. Lepas tu adalah beberapa kitab amba belajar, lupa dah belajar kitab dengan dia. Lepas tu dia cerita ada Tok Guru dia masa dia belajar Mekah dulu. Dia ngaji Mekah. Dia belajar Mekah dulu. Nama muda aku lupa dah. Dia ingat nak tanda. Dia cerita. Nak tengok kitab je. Nak tengok kitab di antara Maghrib dengan Isyak. Dia duduk tengah padang pasir yang. Dia cerita dululah. Duduk tengah padang pasir. Nak tengok kitab antara Maghrib dengan Isyak je. Sedar-sedar panah atas belakang. Benda. Subuh. Siang hari tau. Tak sedar. Galik ingat. Fana. Istilah tasawuf kata fana. Baik. Kita fana main game kita. Baik. Katanya kan. Jadi dan dapat lihat kalam Imam Syafi'i dalam kitab dengan lazatnya pada masalah ini ialah pada bab had qat'i. Bab had qat'i tariq. Tu baru tu. Bab had qat'i tariq. Maksudnya bab pada menyatakan pelaksanaan hukum hudud kepada orang yang penyambung. Pada Sahifah muka surat 139 juzuk yang ke-6 daripada kitab Baik. Masalah memerangi dan merampas muslimin dan hukumnya. Ya saudaraku, bila engkau baca masalah 278 itu, tahulah maksud memerangi muslimin dan merampas di sini. Dan hukumnya pun telah disebut oleh firman Allah Ta'ala di atas dalam masalah 278 itu. Tetapi kata Imam Nawawi telah bersalah-salahan, telah berbeza ulama pada maksud ayat itu. Maksud ayat di atas yang kita baca tadi. Kata Imam Malik, bermula ayat itu menunjuk atas pilih. Sebab dalam ayat sini balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, melakukan kerosakan pada muka bumi, bahawa dibunuh akan mereka itu, atau disolid, atau dipotongkan tangan mereka itu, kaki mereka itu bersilang, kanan tangan kanan, kaki kiri, ataupun dihalau daripada kampung halaman, dibuang daerah. Kata Imam Malik menunjuk atas pilih. Pilih ni bahasa Arab takhyir, pilih salah satu daripada hukuman tersebut. Maka memilih imam antara segala perkara itu. Jadi hak yang memilih adalah imam, bukan imam masjid. Imam di sini adalah pemimpin. Kalau kita kok hakim. Jadi hakim mahkamah, hak yang nak jatuh hukuman ni, pilih antara hukuman tu. Baik.
Katanya maka memilih imam pemimpin antara segala perkara itu, bunuh sahajakah, atau solakah, atau potong tangankah, atau buang negeri-kah. Maka boleh imam ni sultan, pilih ikut timbangan dia. Melainkan jikalau orang yang memerangi muslimin dan merampas itu membunuh muslimin, maka wajib dan pasti bunuh pula. Inilah qaul Imam Malik, pandangan Imam Malik. Dan kata Imam Abu Hanifah dan Abu Mus'ab Al-Maliki, bermula imam yakni sultan itu pilih saja. Dan jika orang yang memerangi dan merampas muslimin itu membunuh sekalipun. Jadi Imam Malik kata kalau bunuh tak ada pilihan dah, memang kena bunuh. Tapi ada sebahagian ulama yang lain, Imam Abu Hanifah kata tetap walaupun dibunuh orang tetap ada pilihan. Jadi imam boleh memilih salah satu daripada yang disebut di atas tadi. Kata Imam Nawawi, telah berkata Imam Syafi'i dan orang yang lain daripada Imam Syafi'i, bermula maksud ayat Quran dalam masalah 278 itu berbahagi-bahagi, ada pembahagian dia. Iaitu pembahagian dia gini, jika membunuh mereka itu dan tiada mereka itu mengambil akan harta orang yang dibunuh akan mereka itu. Mana? Jika membunuh mereka itu dan tiada mengambil mereka itu akan harta, dibunuh akan mereka itu. Kalau mereka itu membunuh orang, harta dah ambil, dibunuh je. Dan jika orang memerangi dan merampas muslimin itu membunuh dan mengambil harta, nescaya dibunuh akan mereka itu dan disoleh. Kalau sekali dia bunuh orang, lepas tu dia ambil harta pula. Kena bunuh, lepas tu kena soleh. Dan jika mengambil harta sahaja dan tiada membunuh, nescaya dipotong tangan dan kaki mereka itu selang-seli. Tangan kanan, kaki kiri. Kalau tidak bunuh, dia ambil harta orang dia. Maka jika mereka itu menakuti akan orang berjalan dan tiada mengambil harta dan tiada membunuh, nescaya ditangkap mereka itu hingga ditakzir, dirotang, jatuh hukuman takzir. Tidak bunuh orang, tidak ambil harta orang, tapi buat susah kau orang, buat takut kau orang. Jadi orang lalu kau tu takut. Maka orang ni kena tangkap, lepas tu kena jatuh hukuman takzir. Hukuman takzir. Katanya lagi, itulah maksud firman Allah au yunfau minal ard. Dia kena dihalau daripada kampung halaman. Di sisi kita, yakni Imam Syafi'i. Kata ashab kita, yakni ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, adalah sebab dilain-lainkan dera hukuman orang memerangi dan merampas muslimin dengan yang demikian kerana mudarat ini segala perbuatan ada berlain-lainan. Kalau bunuh saja dah ambil, mudarat dia tak sama dengan bunuh sekata ambil harta orang. Mudarat dia tak sama dengan orang ambil harta orang saja tidak bunuh. Maka jadilah deranya, hukumannya berlain-lain pula. Dan tiada ada ia pilihan bagi imam. Tak ada pilihan. Hak yang dia cerita tak ada hukum dia macam hak yang kita cerita tadi. Itu pandangan Imam Syafi'i. Masalah mengambil bela, bunuh dan kerat tangan. Wahai saudaraku, kelakuan orang-orang memerangi muslimin dan merampas pada hadis dalam masalah 275 itu, bukankah mereka itu memotong tangan dan kaki dan sebagainya sampai dibunuhnya akan gembala unta Rasulullah? Dia kerak tangan penggembala unta Rasulullah, dicicang lah kalau kita tengok sampai ke mati. Teruk ni, jahat benar ni, bukan orang baik buat gini ni. Baik. Jadi maka Rasulullah memperbuat ke atas mereka itu dengan memotong tangan kakinya dan menyocok matanya dengan besi panah berbakar kerana mengambil bela. Sebab dia buat gitu kepada penggembala Rasulullah. Maka hukuman yang setimpal adalah kena buat sama dengan yang dibuat kau orang. Betul tak gitu? Dia buat gitu kau orang, kena buat gitu lah. Allah, dah lalu orang ni jahat benar ni, benda sabar. Nyeri cocoh mata orang sampai ke buta, kerak tangan, kerak kaki, ambil unta orang, bunuh. Teruk benar jahat, dah lalu ni. Ada benda sabarlah, kena buat lagu tu lah. Baik. Katanya, dengan perbuatan Nabi ini telah berlaku khilaf antara ulama. Kata setengahnya hadis di dalam masalah 278 itu sudah dimansukhkan, dibatalkan oleh ayat Al-Quran dalam masalah 278. Dan kata setengah tiada mansukh, tiada dibatalkan. Walau kan, sekalipun hadis itu berlaku dahulu daripada turun ayat itu sekalipun. Jadi maksudnya,
hak yang Rasulullah buat saat itu, kerak tangan, kerak kaki, cocoh mata, adakah hukum dinasahkan ataupun tidak? Berlaku khilaf. Ada setengah ulama kata dinasahkan hukum. Lepas tu hukum hak yang betul lagu mana? Hak yang baru pula, sebagaimana hak yang disebut dalam ayat tadi. Ada setengah kata tidak dinasahkan. Baik. Masalah memberi minum orang hukum bunuh. Sesungguhnya telah ijma' sekalian muslimin atas bahawasanya orang yang wajib atasnya bunuh, maka minta minum ia tiada boleh ditegah memberi minumnya dengan qasak, dengan sengaja. Kerana pada waktu itu menghimpun ke atasnya dua azab. Adapun orang-orang yang dalam hadis masalah 275 mati dalam keadaan dahaga, dan tiada siapa pun muslimin peduli akan mereka itu minta air, kerana bahawasanya mereka itu orang murtad. Maka pada waktu itu tiada tinggal lagi bagi muslimin haram pada tiada memberi minum. Maka tidak, pada ketika itu tiada tinggal bagi muslimin haram, tak ada haram dah pada tiada memberi minumnya dan lainnya. Di masa tu, lepas daripada dia saat itu dibunuh, dia minta air dahaga sangat. Dia pada asalnya kalau kita menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan, kalau dia minta air, wajib kita kena bagi. Kalau nak air, mesti kita kena bagi. Mesti kita kena bagi. Orang ni tidak diberikan. Kerana dia, kerana kesalahan dia yang lagi ada lagi. Bukan ada curi dosa, merampah barang orang dosa, bunuh orang dosa, lepas tu murtad pula. Jadi banyak sangat kesalahan yang dilakukan, sehingga kan darah dia tidak halal sama sekali. Masalah memberi minum orang murtad yang dahaga amat. Kata Imam Nawawi, dan sesungguhnya telah berkata ashab kita, ulama mazhab Imam Syafi'i, tiada harus, tidak boleh bagi orang yang ada sertanya air kadar hajat bersuci memberi minum bagi orang yang murtad yang ditakutkan mati daripada dahaganya, dan ianya akan bertayamum. Tapi jikalau orang yang dahaga itu kafir zimmi atau binatang, nescaya wajib memberi minumnya dan tiada harus diperbuat wuduk ketika itu. Wallahu alam. Ni dalam bab bersuci. Kita ada air banyak ni je. Kalau kita bagi minum ke orang, kita tidak boleh berwuduk. Kalau kita berwuduk, maka orang tak boleh minum air. Maka kata ulama, kena tengok orang tu siapa. Kalau orang tu orang murtad, suruh taubat tak mau taubat, orang murtad, maka tidak boleh kita saat itu bagi air kepada dia untuk dia minum dan kita bertayamum. Ni kalau air tak ada. Kalau air banyak tu masalah lain. Maksudnya kita kena dahulukan wuduk kita berbanding dengan kita bagi minum kepada dia, kerana ketika itu darah dia tidak dihormati oleh syarak. Satu, orang murtad. Yang keduanya kafir harbi. Kafir harbi yang sedang berlaku peperangan kita dengan dia. Lambat jumpa orang Islam dibunuh. Maka teka tu dia dahaga sangat. Kita ada sikit je, dia minta dahaga, minta air untuk minum. Maka tak boleh kita bagi kepada dia untuk kita bertayamum. Kalau kita bagi untuk dan kita bertayamum, maka salah kita. Kita telah melakukan kesalahan. Sebab nyawa dia ketika itu tidak dihormati oleh syarak. Baik. Adapun kalau orang kafir tu kafir zimmi. Contoh kafir zimmi yang berada dalam negara kita. Ataupun kafir mu'amman, kafir yang diberi keamanan kepada dia, asal kafir harbi. Ataupun kafir mu'ahad yang berlaku akad perjanjian di antara negara dia dan negara Islam untuk tidak berlaku peperangan dalam tempoh tertentu. Maka kita kena jaga dia, kita kena hormat kepada dia. Maksudnya kena jaga, kena hormat ni adalah nyawa dia tidaklah mudah-mudah untuk dihilangkan. Tak boleh, haram, dosa besar, salah. Allah Subhanahu Wa Taala larang, Rasul larang. Tidak boleh kita buat jahat kepada kafir tersebut. Tapi kalau kafir harbi yang duduk bunuh orang Islam, tu tak boleh kita buat baik. Dia tengok kafir mana. Okay, itu maksud dia. Seterusnya kata dia lagi masalah berubat dengan benda najis. Kata Imam Nawawi, bermula minum najis kerana ubat itu harus, kerana Nabi SAW telah memberi izin pada segala orang yang tersebut di dalam hadis pada masalah 275 itu, bahawa minum kencing unta kerana berubat dengannya, melainkan arak dan segala yang memabukkan. Maka itu tak boleh. Maka tiada harus meminumnya, kerana minum arak pada waktu ikhtiar itu mewajibkan dera, mewajibkan hukum hudud. Baik, mewajibkan adalah hukum dia.
Mewajibkan dera, maksudnya mewajibkan adalah hukuman dia. Itu baru betul. Dan pula meminumnya itu menarikkan beberapa kejahatan yang beberapa banyak kejahatan, keburukan yang akan terjadi apabila minum arak. Tengok tempat kita lah. Ramai mana orang yang mati kerana minum arak, kerana orang yang mabuk. Tapi tidak ada tindakan yang tegas daripada pihak kerajaan sendiri. Dan hak tu tak ada orang yang menafikan. Kita tak kena ke keluarga kita sedap kena keluarga kita ngamuk kali tu. Tak kena ke keluarga kita. Ramai mana orang yang tidak bersalah mati dilanggar oleh orang yang minum arak. Baik. Jadi keburukan arak ni bukanlah keburukan hak yang diri dia saja, bukan mudarat saat itu kena orang lain. Baik. Katanya bahawasanya arak dan barang yang memabukkannya itu bukannya ubat, bahkan ia menyakitkan. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu baca kitab. Kita nak jawab banyak soalan pada malam ni. Baik. Soalan yang pertama, apakah hukum bermain kutu emas dan kutu duit? Kutu emas ni yang boleh tahu kan dia main kutu emas. Kutu duit tu tahulah. Nanti kita jawab kutu duit dulu. Apakah hukum bermain kutu duit? Jawapannya, bermain kutu duit daripada segi pandangan fiqh. Daripada segi pandangan fiqh, hukum dia ulama berbeza pandangan. Ada ulama mengatakan haram dan ada ulama mengatakan harus. Pandangan yang mengatakan haram atas dasar dia. Atas dasar dia yang mengatakan haram, dan pandangan yang mengatakan harus atas dasar dia. Ada pandangan yang mengatakan haram kerana atas dasar hutang yang menarik manfaat. Maksudnya hutang yang menarik manfaat. Kita riba dia ada 4. Riba ada 4. Yang pertamanya riba yang berkait dengan hutang. Kaedah riba yang berkait dengan hutang mudah je. Ulama meletakkan satu kaedah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang menarik manfaat kepada pemiutang, maka ia adalah riba. Aku berhutang dengan mu 100, mu bayar 120, riba. Aku berhutang dengan mu 300, mu bayar 300 tapi mu belanja makan kaku hari ni, riba. Aku berhutang dengan mu 500, sebagai contoh, aku berhutang dengan mu 500, baik. Lepas tu aku nak gadayang, lepas tu menggadak aku, membayar kepada aku pula benda upah simpan barang, gadayang, juga riba. Sebab apa dia? Setiap hutang yang menarik manfaat kepada pemiutang, ia adalah riba. Okey, boleh faham? Banyak lagi. Aku benda berhutang aku, benda aku nak hutang. Okey, nak hutang boleh. Nak banyak ada? 10,000 boleh. Tapi aku nak guna kereta mu seminggu. Bayar 10,000 je, riba. Setiap hutang yang menarik manfaat kepada pemiutang, dia adalah riba. Sebagian ulama melihat bahawasanya main kutu ni adalah memberi hutang. Kita beri hutang kepada orang dan orang beri hutang kepada kita. Riba sudut mana? Sudutnya apabila kita memberi hutang kepada orang, kita memberi hutang kepada orang dengan syarat orang lain memberi hutang kepada kita. Di situ ada manfaat. Maka di situ ada riba. Maka itu pandangan sebahagian daripada ulama. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak riba. Dia kata sebenarnya kita bagi duit kepada orang hutang bukanlah kita mensyaratkan dia bagi hutang kepada kita, tetapi kita mensyaratkan dia bayar hutang kita. Mensyaratkan bayar hutang tak ada masalah. Dia bukan manfaat. Kita bagi hutang kepada orang. Tak, kita contoh kita main kutu apa orang? 5 orang. Kita buat 2 orang dah, contoh 2 orang. 2 orang dulu. 2 orang. Lepas tu nanti kita pergi ke 3 orang, ke 4 orang. 2 orang. Okey. Sekarang ni, bulan pertama, hak ni boleh dulu. Bulan kedua, hak ni boleh. Orang main gitu biasa kan? Kamu tak main kutu. Cuma nak khabar, bulan pertama, hak ni boleh. Lepas tu bulan kedua, hak ni boleh. Jadi ketika hak ni boleh bermakna dia hak ni bagi hutang kepada dia.
Hak ni ketika dia bagi hutang kepada dia, telah mensyaratkan kepada ni, mu bayar balik hutang tu. Okey, tak ada masalah. Kesalah gitu? Tak salah. Okey, dua orang. Nampak tak? Gini, ni hutang. Ambil, saya bagi dua awak hutang. Ni pitih, saya bagi hutang kepada awak. Lepas tu, bulan depan, awak bayar mula. Tak ada masalah. Hutang. Okey, ni dua orang. Nampak tak kan? Konsep tiga orang bersama. Cuma konsep tiga orang kita akan buat balik. Okey, contoh kita kata bayar 100 bulan. Jadi bulan pertama 300 boleh kau ni. Bulan kedua boleh kau ni. Bulan ketiga boleh kau ni. Okey. Jadi ipung 300 beri kau ni. Jadi hak ni bagi hutang ke dia. Baik. Hak ni dia bagi hutang kepada hak ni. Syarat mu kena bayar mula hutang tu. Okey, boleh nampak? Syarat bayar hutang, aku bagi hutang, syarat bayar hutang, hak tu memang tak ada masalah. Ia bukan mengambil manfaat. Sebab kita suka bayar hutang. Okey. Jelas tak? Manakala hak ni, dia bagi, hak ni, dia ambil hutang hak ni, maka dia kena bayar mula. Hak ni, dia bagi hutang kepada hak ni, dia mengharapkan hak ni, bayar mula. Konsep dia gitu je. Sebab itulah sebahagian ulama mengatakan, tak menjadi masalah. Cuma masalah dia berlaku khilaf. Orang yang nak main kutu, tidak menjadi masalah kerana ada pandangan yang mengharuskan. Dan pandangan yang mengharuskan adalah pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Di dalam kitab Qalyubi, dalam kitab Qalyubi wa Umairah ada menyebut perkara ni mana nanti yang bercari sekejap. Hak ni sebenarnya yang ada jawab dah. Sebelum daripada ni yang ada jawab, bercari kejap main kutu. Okey. Dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah, juzuk yang kedua, halaman 258, dia kata far'un al-jum'atul mashhuratu bainan nisa bi an ta'khudha imra'atun min kulli wahidatin min jama'atin minhunna qadran mu'ayyanan fi kulli jum'atin aw shahr wa tadfa'uhu li wahidatin ba'da wahidah ila akhirihinna jaizatun kama qalahu al-waliyul 'iraqi. Dia kata mana? Jumaat yang masyhur, tu nama dia. Kita kutu. Dia dulu nama dia Jumaat yang masyhur. Sebab benda Jumaat yang masyhur, dia kutip setiap hari Jumaat. Dulu nama dia Al-Jum'ah Al-Masyhurah. Di antara para wanita, orang perempuan nak main. Zaman dulu, ni bukan baru. Zaman dulu. Zaman Waliyuddin Al-Iraqi. Ratusan tahun lepas dah. Bukan baru sehari dua ni orang main. Iaitu seorang wanita membuat kutipan dengan kadar yang tertentu. Zaman kita 100 hias bulan, 100 hias minggu, ikut lah. Lepas tu, dari setiap individu, dari satu kumpulan, kemudian diberikan jumlah yang dipungut itu kepada seorang individu, selepas seorang individu, hingga kepada individu yang paling akhir daripada kumpulan tersebut, maka hukumnya adalah harus seperti apa yang disebut oleh Syekh Waliyuddin Al-Iraqi, seorang ulama hadis. Baik, hukum dia adalah dibolehkan. Tidak menjadi masalah. Baik. Perlukah akad ketika menerima kutu tersebut? Jelaslah. Kalau kita konsep main kutu ni benda, konsep bagi hutang. Jadi apabila bagi hutang, kita beri pitih kepada orang biar jelas. Kita bagi tu bagi saja ke bagi hutang ke biar jelas. Ambil pitih. Jadi kita sekarang ni walaupun tidak sebut hutang, perkataan main kutu tu kita dapat faham ia adalah hutang. Okey, boleh faham? Tak perlu aku bagi hutang kepadamu, aku terima hutang. Tak perlu gitu. Maksudnya cukup dengan kita faham permainan kutu, konsep main kutu saat itu kita faham dah. Kita bagi hutang ke orang, orang bagi hutang kepada kita. Baik. Soalan pada 15/1/2023. Okey, kita dah. Saya ingin tanya, ketika kita membasuh berak dan kita memasukkan jari ke dalam lubuk untuk menghilangkan sisa-sisa najis di dalam lubuk tersebut, soalannya apakah batal puasa kita itu? Okey, kalau tengah bulan puasa atau bukan bulan puasa pun, bukan kita puasa Isnin kami, melakukan perbuatan tersebut yang membatalkan puasa.
melakukan perbuatan tersebut, ia membatalkan puasa kerana kita telah memasukkan sesuatu ain, sesuatu benda ke dalam raga. Baik, hukum dia batal puasa. Mana? Tak ada khilaf. Ada dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki ke mazhab mana? Mazhab Maliki mengatakan memasuk benda yang keras tanpa ada cecair. Mazhab Maliki, aku lupa mazhab mana tapi ada. Dia kata tidak membatalkan puasa. Ada sebahagian ulama. Tapi jadi pastikan kalau yang masuk, jari saja. Kalau sekali dengan air, patut tidak dibolehkan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Isteri yang bekerja dan gajinya lebih besar daripada saya, apakah saya wajib memberi nafkah kepadanya kerana pendapatan saya kecil? Baik. Jadi bini gaji besar, tok lelaki kecil je. Bini 6,000 sebulan, tok lelaki 900 je sebulan. Ini contoh. Baik. Jadi sekarang ni, adakah suami yang gaji kecil wajib memberi nafkah kepada isteri? Jawapannya wajib. Jawapannya wajib. Sebagaimana suami apabila nikah dengan seorang perempuan, wajib dia kena bagi mahar kahwin walaupun gaji dia 900. Perempuan 20,000 gaji sebulan. Tapi apabila ada dah mahar kahwin yang ditetapkan, wajib dia kena bayar. Dia nafkah ni adalah kewajipan kepada suami kepada isteri tanpa melihat isteri itu banyak mana bini. Wajib kena suami bagi. Baik. Jadi wajib pada suami. Malaikat isteri saat itu menghalalkan. Tak apalah bang. Piti abang tu buat pergi kedai kopi pagi petang dah lah. Hak pergi kedai kopi pun dah cukup. Nak wih nafkah hamba cukup dah. Baik. Tapi tak ada orang puan gitu. Jarang. Ketika saya sedang sujud, anak saya yang kecil naik atas belakang saya. Setelah saya selesai solat, saya dapati anak saya kencing dalam pamper. Apakah solat saya? Sah solat saya? Tengah dia semayang, anak kerabat atas belakang. Anak pakai pamper. Baik. Jadi, lepas daripada solat, tengok, oh ada kencing dalam pamper anak. Semayang sah ke tak? Jawapan dia, kena tengok. Kena tengok mana? Air kencing tu mungkin tak baru dia kencing selepas daripada kita solat, selepas daripada naik atas belakang kita, ataupun dia kencing sebelum tu lagi. Kalau kita yakin, oh kecil lama dah gini dia bukan baru nak cabut lele dah paper. Baik, maka batal sembahyang kita. Kerana kita menanggung najis yang tidak dimaafkan. Tapi jangan cekik anak pula, ya anak awak ni bayang pula. Baik, yang pertama. Yang keduanya, kalaulah ada kemungkinan baru kecil, ada kemungkinan kecil tak dah, maka kira baru kecil, solat kita sah. Saya dapati viral dalam medsos kata-kata ni. Suami tak solat, tak minta cerah. Tapi terus minta cerah bila suami kahwin lagi. Apa pendapat Ustaz tentang kata-kata itu? Apakah hukum isteri minta cerah? Dalam situasi yang manakah isteri harus minta cerah? Mohon penjelasan Ustaz. Allah Rabbi. Jadi nakal kot kadang-kadang. Jadi masalah mana? Kejap nak cari. Ada apa pernah tulis bab ni? Okey. Biar tak jumpa. Jadi dah isu teruk sangat baru ni. Isu kih artis nikah abasu dia pasang pula seorang lagi. Baik. Orang lain tu buluk je. Buat sedap buluk je. Dia buat kerja sungguh. Jadi pasang seorang lagi. Jadi riuh dalam medsos baru ni. Riuh sungguh dah. Jadi hak yang teruknya, hak yang tak ada sakok pauk saat ni tu, hak tak ada sakok pauk. Hak tak ada sakok pauk, hak duk kata sangat Tapi sebenarnya hamba hak yang hamba nak fikir tu, hamba fikir bab lain. Hamba nak fikir bab lain. Fikir bab dia, hamba nak fikir. Hamba nak fikir satu bab lain. Bab dia, kita ni apabila kita kata ke orang teruk-teruk, suatu hari nanti Allah Ta'ala
uji kita. Dan boleh tengok dah. Ramai orang nikah 2 kan datang. Tengok. Suka orang lelaki. Sebab begitu. Cuba kita tengok COVID sebelum daripada ni. Dia tepak kita. Hak mula sikit, akhir habis rumah kena belaka. Tak ada seorang pun tak kena. Tak ada satu rumah pun tak kena. Kena belaka. Sebab masa mula-mula COVID tu, hidup kata sangat parok sangat ke buat tabligh. Dia tengok buat tabligh masa tu macam ke tengok alien. Macam tengok zombie. Takut. Macam-macamnya kapal ke buat tu. Lepas tu habis. Tak ada seorang rumah tak kena. Habis kena belaka. Baik. Dia begitu. Apabila kita kata kepada orang, kita maki kepada orang, kita kata kepada orang, akhirnya akan balik kepada kita sendiri. Ini hak yang disebut ni Nabi SAW, dan kita tengok realiti yang berlaku. Kata Nabi SAW, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang hak yang beriman dengan mulut tapi iman belum masuk dalam hati. La taghtabul muslimin. Mu jangan ngupak kepada orang Islam. Ngupak ni dia sebut benda yang dia benci. Tu ngupak. Wa la tattabi'u awrati. Mu jangan cari kesalahan dia. Sebab apa? Sebab sesiapa fa innahu, kata Rasulullah, sesiapa yang mencari kesalahan orang beriman, maka Allah Taala akan cari kesalahan dia. Apabila Allah Taala cari kesalahan dia, Allah Taala akan menjumpai dan Allah Taala akan dedah walaupun dia berada dalam rumah. Dan ini adalah hakikat. Kita tengok banyak mana sebelum daripada ni, duk katakan anak orang Isa, dah lama mana. Siapa masa anak dia pula. Duk kata orang tu, siapa masa anak berlaku dalam keluarga dia pula. Baik. Tapi orang lelaki bersyukur pula kalau buat gini. Jadi benda yang kita nak cerita je. Jadi dia kata suami tak solat, tak minta juga. Tapi kalau suami nikah seorang lagi, minta juga. Apakah pendapat Ustaz tentang kata-kata itu? Apakah hukum isteri meminta juga? Dia sebenarnya gini. Hukum meminta cerai ini adalah haram, tidak dibolehkan. Haram isteri meminta juga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud dan Imam Ibn Majah, kata Rasulullah, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq fi ghairi ma ba's fa haramun 'alayha raihatul jannah. Mana-mana perempuan yang minta cerai daripada suaminya tanpa ada masalah yang diizinkan oleh syarak, maka haram ke atasnya bau syurga. Ini yang disebut oleh Rasul, haram atas ni bau syurga. Perempuan boleh menolak dimadukan. Macam kita ke bodoh. Perempuan yang ada sifat cemburu, dia berhak untuk menghalang suami dia daripada berkahwin lain. Tak payah nikah bang. Tak payah nikah. Itu tak ada masalah. Itu hak dia. Tetapi jangan tolak konsep poligami itu sendiri. Kerana konsep poligami adalah hukum yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, ketika mana suami dia berkahwin seorang lagi, maka benda tindakan dia adalah kena redha dengan ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada dia. Menjadikan alasan suami dia tidak setia kepada yang satu sehingga meminta cerai, hukum dia adalah haram. Kerana alasan tersebut sebenarnya diambil daripada orang bukan Islam. Alasan tidak setia kepada yang satu. Setia pada hakikatnya dalam agama kita adalah setia dalam menerima hukum yang ditetapkan oleh Allah. Itu sebenarnya sebenar-benar setia. Baik. Apakah hukum meminjam daripada ahlung yang mengenakan kadar bunga yang tinggi kerana desakan hidup? Hukum dia adalah haram. Sebab dia hukum dia adalah haram kerana haram kita mengambil riba. Kita zaman kita kalau orang tu mampu bekerja, tak sakit, mampu bekerja, bermacam-macam pekerjaan yang ada. Macam-macam pekerjaan yang paling lekes sekali kutip tank. Kita kata kutip tank je. Pekerjaan yang paling lekes sekurang banyak pekerjaan. Jadi kalau misalnya dia kata desakan hidup ni, tak tahu sebab ada, mungkin dia terlalu banyak sangat berhutang mungkin. Tapi hanya untuk sekadar hidup, banyak lagi saluran-saluran yang lain yang dia boleh masuk untuk mendapat sedikit wang untuk terus hidup. Jadi tidak boleh dia berhutang dengan ahlung. Dan berhutang dengan ahlung ni
bukanlah dapat manfaat untuk dia, bukan memberi mudarat yang cukup teruk. Dan hutang 1,000 bayar kadar 10,000. Hutang 1,000 bayar 10,000. Jadi sebab itulah kita menjadi kewajipan kepada kita, kalau kita tengok ada benda ketah-ketah yang duduk tok tepi jalan tu pakai cabut belaka. Tu kewajipan kita tu. Sebab untuk menghalang daripada orang kita jatuh ke dalam mudarat yang lebih besar. Bayangkan hutang 1,000 sampai ke 10,000 kena bayar. Bayangkan. Bukan kecil tau, besar. Dan itu adalah dosa riba dan membawa kepada mudarat yang lebih besar, sampai ke kadang-kadang keluarga pun tidak aman. Nyesimbah cat, macam-macam. Kalau teruk sangat, tak ada piti sangat, pergi jumpa dengan pengurusi JPKK. Kalau sekiranya tak ada piti sangat, pergi jumpa dengan dia, dengan YB. Jumpa dengan YB, kalau YB tak contoh, dia meraja contoh. Biar YB nak marah pun. What life? Obat YB What life lalu? Beritahu, abang nak piti YB buat life ni. Obat maksudnya banyak lagi cara untuk kita dapat piti. Marah YB lagi, cara ke marah lah. Nak royak kata, daripada jatuh dalam mudarat yang lebih besar Ataupun sekarang ni kita ada medan, duit zakat berambut di medan. Banyak saluran-saluran yang boleh membantu orang Islam. Jumpa pengurusi JPKK, ataupun jumpa YB. Kita ada YB DUM, ada YB Parlimen, pergi jumpa. Macam mereka buat live tu, ajak 2-3 orang pakai buat live. Tobat boleh, kurang 5 bayar apa dah. Minta zakat. Baik. Allah Rabbi. Itu banyaklah cara. Tak boleh lah. Hukum pinjam dengan ahlul, hukum dia adalah haram. Bagaimana cara untuk mencuci kapet masjid yang kena air kecil kanak-kanak? Mudah je. Cara dia. Kat kawasan mana kena? Okey, kita kata contoh. Kita buat contoh ni lah. Kawasan ni kena. Ni kawasan ni kena. Jadah dia. Okey, kita kata contoh kawasan ni kena. Ni kawasan ni kena. Sini je. Muda, ambil air. Cuang sikit. Lepas tu, lap. Okey, bau. Ambil air sabun. Tak atas tu je. Jangan tak habis. Atas tu je. Lepas tu, lap. Tak atas tu, lap. Okey, sampai hilang dah bau dia, hilang dah bau dia, kering dah, ambil air cucur sikit atas tu, lepas tu lap beres, suci. Gitu je cara dia, bukan payah untuk membersih perkara tersebut. Katanya, adakah ada ustaz kata tak sah mandi junub dalam keadaan berdiri kerana katanya air tak sampai di lubang dubu? Baik, dia gini, dia lubang dubu kita ni, kita duduk dia terbuka. Kalau kita berdiri dia tutup. Dia dalam kita mandi wajib kita meratakan kawasan yang zahir pada anggota kita. Jadi kalau kita mandi berdiri, tetap air saat itu mengalir celah lubang punggung kita tu, maka sah je. Ataupun nak mengalir pun kita buat gitu, tak ada masalah pun. Ataupun ada orang pakai kain kan? Orang pakai kain, dia ambil jebok dalam, tak ada masalah. Baik. Maksudnya bukanlah wajib kita mandi dalam keadaan duduk. Hak yang wajib meratakan air. Kalau sekiranya rata air dalam keadaan berdiri, maka tak ada masalah. Dah rata air ni, bukan kita kena cek sese. Cukup sangkaan kita. Sangkaan aku rata dah. Baik. Apakah hukum percaya kepada kedatangan Dajjal dan Imam Mahdi di akhir zaman ini? Jika kita tidak percaya, apakah rosak akidah? Ya, rosak akidah. Kerana kedatangan Dajjal adalah disebut oleh Rasulullah dalam hadis mutawatir. Manakala Imam Mahdi ada perbincangan. Kalau Dajjal disebut oleh Rasulullah dalam hadis mutawatir, maka kita kena i'tiqad perkara itu akan berlaku bila Allah Ta'ala lebih mengetahui. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.